Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf gangguan lain. Itulah akhir-akhir ni gangguan Maxi selalu sangat sebab mereka sedang baik pulih pencawang dekat area sini sebab kawasan Rumah Soleh adalah kawasan rumah baru. So insya-Allah kita teruskan untuk link yang kedua ni insya-Allah. Okey, berbalik kembali kepada tajuk kita, bagaimana nak membina keluarga yang bahagia. Bagaimana kita nak membina keluarga bahagia ni? Okey, yang pertama, hendaklah kita amalkan doa daripada surah Al-Furqan ayat 74, di mana yang berbunyi sabdaan daripada Allah, firman daripada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Baik, kurniakanlah zuriat penyejuk mata yang menyenangkan hati kami. Sesungguhnya kami ingin menjadi imam kepada isteri kami dan juga pemimpin kepada anak-anak kami insya-Allah. So jangan lupa setiap hari lepas je solat amalkan doa. Amalkan doa daripada surah Al-Furqan ni. InsyaAllah bila kita amalkan hari-hari, Allah akan kurniakan dan Allah akan makbulkan permintaan kita. Contoh, kita nak zuriat yang soleh dan solehah, kita nak pasangan yang soleh dan solehah, nak pasangan suami yang dapat memimpin keluarga kita, isteri yang sentiasa taat, patuh pada perintah Allah, patuh pada perintah suami. InsyaAllah amalkan doa ni daripada surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia nakkan pasangan yang soleh dan solehah, yang dapat membimbing dia. Contoh, kalau tengok isteri tak tutup aurat, seorang suami wajib untuk pimpin isteri untuk segera menutup aurat. Kalau tak, si suamilah yang akan tanggung dosa isterinya, dosa anak perempuannya yang tak menutup aurat sempurna. So berat tak? Berat kan tanggungjawab seorang pemimpin keluarga, tanggungjawab seorang ketua keluarga ni. Kita tak boleh sewenang-wenangnya melanggar hukum agama Islam. Sebab tu, bila kita nak cari pasangan, pilihlah pasangan yang meletakkan agama nombor satu. Tak pernah tinggal solat, sentiasa memberatkan amalan solat ni, ibadah solat ni. Bukannya sewenang-wenangnya buat-buat tak tahu, bukannya sewenang-wenangnya pandang ringan pada ibadah solat ni, sampaikan solat tak solat pun dah tak kisah, dah tak hirau dah hukum haram dan halal. So ketua keluarga memainkan peranan yang penting, sebab ketua keluarga suami yang akan menanggung segala dosa-dosa si isteri, dosa-dosa si anak perempuan. Kalau dia tak berjaya untuk memimpin sebuah keluarga yang bahagia, maka punahlah dan runtuhlah sebuah rumah tangga tu. So amalkan doa yang Solehah kongsikan ini insya-Allah. Okey, yang kedua, bila kita nak membina sebuah keluarga yang bahagia, sebelum kita nak meniti pada hari pernikahan, hendaklah kita melakukan solat istikharah, solat hajat, minta Allah petunjuk. Adakah betul dia ni jodoh aku? Adakah betul dia ni titipan yang Allah jodohkan kepada aku? So minta Allah petunjuk, minta Allah hajat supaya isteri yang bakal dinikahi ni, suami yang bakal dinikahi ni adalah suami yang boleh membawa hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup kalau kita hanya pandang pada paras rupa, tak cukup hanya kalau kita pandang pada kekayaan dia. Yang paling penting, seperti dalam ayat Al-Quran, hendaklah kita menikahi perempuan tu kerana agamanya. Letakkan agama nombor satu. Hendaklah kita menikahi seorang pasangan ni dengan mengutamakan agamanya. Bukan kerana melihat dia handsome tapi tak solat, tak guna juga. Sebab tu kita hendaklah memilih pasangan kita ni pasangan yang meletakkan agama nombor satu. Sebab sesiapa yang meletakkan agamanya nombor satu, insya-Allah dia akan bahagia sampai syurga. Allah akan mengekalkan dan membahagiakan dia dengan pasangan dia hinggalah ke Jannatul Firdaus insya-Allah.
Okey, yang ketiga, hendaklah kita amalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Kita kalau nak keluarga bahagia, ada kan Rasulullah share kan bagaimana Rasulullah menyantuni isteri-isterinya dalam kehidupan berumah tangga. Makan, minum di tempat yang telah isteri minum tadi. Contoh kita lihat suami kita minum dekat situ. And then kita sebagai isteri ataupun suami minum di tempat yang sama. Kemudian apa lagi? Banyak lagi contoh. Makan bersama-sama lagi, solat berjemaah, mandi bersama-sama. Lagi apa? Bukannya kita nak kata semua ni adalah sesuatu perkara yang gatal. Tak, bukan sesuatu yang miang. Tetapi ini adalah education yang sangat-sangat diterapkan dalam Islam. Kita nak bahagia, bukannya dia tak halal untuk kita. Itulah pasangan halal kita sampai syurga. Ni kita dok malu tak bertempat. Malu tak bertempat, tetapi kalau buat dosa tang lain, berdating sana sini dengan sesiapa yang bukan tidak lagi halal buat kita, tak ada pula kita takut dengan dosa tersebut kan. Tetapi bila dah jadi suami isteri, boleh pula keluar istilah malu. So Rasulullah sentiasa melayani melayani isteri-isterinya dengan sangat baik. Contoh, isterinya dalam keadaan uzur, isterinya dalam keadaan haid. Bukanlah bermaksud tidak boleh bergurau senda, bukanlah tidak boleh langsung untuk bersenyum antara suami dan isteri. InsyaAllah. So bila kita menghidupkan suasana yang sentiasa bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, insya-Allah keluarga bahagia dapat dibina dan keluarga bahagia dapat lahir dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Okey, yang keempat, hendaklah kita hidupkan amalan secara berjemaah. Apa aktiviti yang kita boleh buat secara berjemaah dengan keluarga kita? Contoh, riadah bersama-sama. Main badminton dekat luar ke, main bola sepak dekat luar ke, main layang-layang wow dekat luar rumah ke. Itu adalah antara aktiviti berjemaah. Masak berjemaah, mengemas rumah berjemaah, solat berjemaah, makan berjemaah. Apa lagi yang berjemaah? Banyak sangat perkara berjemaah yang kita boleh hidupkan dan lakukan bersama dengan keluarga tersayang kita. Jangan duk sibuk dengan terlampau sibuk dengan kerja. Contoh, kita duduk satu rumah, tetapi masing-masing sibuk dengan gadget, masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing, walaupun duduk sebelah-sebelah pun tak bersembang. Kita tak naklah macam tu. Lagi-lagi sekarang ni kan, anak kita dah ada handphone seorang satu. Jangan biarkan handphone ataupun gadget ni menghancurkan serta menghapuskan kasih sayang dalam keluarga kita. Kita dok sibuk main game, dok sibuk layan Facebook, dok sibuk layan TikTok, sehingga tak ada toleransi, tak ada komunikasi yang sangat-sangat penuh dengan kasih sayang dalam keluarga kita. Masing-masing buat hal sendiri. So kalau semua masing-masing buat hal sendiri, macam mana kita nak bina keluarga yang bahagia? Adakan satu quality time bersama-sama dengan keluarga. Handphone tolak tepi, handphone kena simpan, handphone jangan sentiasa pegang. So bila kita kalau makan pun sambil-sambil pegang handphone, sambil masak pun sambil-sambil nak pegang handphone, nak rakam tu, nak rakam ni. Ini adalah ingatan untuk diri solehah lah. Ingatan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita risau balas reply customer lambat, sehingga kan kita dah tak tahu dah nak bezakan antara adab bagaimana kita makan tu sambil kita jaga adab kita. Jangan sambil-sambil bersembang-sembang, makan dengan gelojoh, makan sambil gelak ketawa. So kita tak maulah macam tu. Hendaklah kita melaksanakan cara hidup yang sebenar-benarnya macam Islam ajar. Kita ada adab, kita ada akhlak. So kalau sesiapa yang jaga adab dan akhlak dalam kehidupan dia, insya-Allah kita akan membina sebuah keluarga yang bahagia, insya-Allah. Bagus Kak Suhaiza. Layan hobi sama-sama, berkebun, nak bela arnab bela, nak bela ikan bela, nak bela kucing pun bela, tak ada masalah. Sebab semua hasil belaan kita ni, haiwan ternakan kita ni, di hari akhirat kelak, binatang-binatang ni lah yang akan bantu kita. Sebab sepanjang hayat kita, kita dok jaga dia, bela dia, bagi dia makan, jaga dia, bagi dia tempat perlindungan daripada panas dan hujan. So dah di hari akhirat, binatang-binatang ni akan sentiasa memayungi kita. So tak rugi. Tak rugi pun kita spend masa kita dengan binatang-binatang ni, sediakan makan dia. InsyaAllah di hari akhirat, kitalah yang sentiasa diingati oleh binatang-binatang ni. Okey, yang seterusnya, hendaklah hidupkan Al-Quran dalam keluarga kita. Ni jangan kita tinggal. Contoh, kita nak ajak anak-anak kita mengaji kan. Contoh, kita tetapkan satu waktu, lepas maghrib je semua berkumpul, mengaji berjemaah.
Jumaah kita tadarus sama-sama. Si ayah tolong semak, si umi tolong semak. So dekat sini maka terhasillah sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang meletakkan Islam nombor satu, memberatkan Islam ni sentiasa meletakkan nombor satu dalam kehidupan kita. Jangan kita duk sibuk terlampau kerja keduniaan sehingga anak kita solat ke tak solat pun kita tak ambil peduli. Anak kita pandai mengaji ke tak pandai mengaji pun kita dah tak heran. Nauzubillah min zalik. Tetapi jadilah ibu bapa yang terbaik, ibu bapa yang dapat memimpin anak-anak hingga berjaya sampai syurga. Sebab kita bukan nak kerja keduniaan je. Tak guna seseorang tu kalau dia berjaya dunia tetapi akhirat dia zero. Ilmu agama dia tak pelajari, ilmu agama dia kosong, dia jahil, tak tahu hukum hakam tetapi hanya pandai pada ilmu dunia je. Tak guna macam tu. Hendaklah kita kena seimbangkan. Kena seimbangkan. Kalau kita nak belajar akademik, belajar akademik. Sambil tu jangan lupa belajar Al-Quran, jangan lupa belajar solat, jangan lupa belajar ilmu fardu ain. Yang mana macam mana kita nak uruskan jenazah mak ayah kita nanti, macam mana nak uruskan jenazah adik-beradik kita nanti, macam mana nak menikahkan kalau wali siapa dan keluarga kita. So semua tu memerlukan ilmu, memerlukan pengetahuan yang sangat dalam selagi kita ni beragama Islam, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, hendaklah kita hidupkan taklim dan juga usrah, majlis ilmu dalam keluarga kita. Jangan kita fikir majlis ilmu ni hanya perlu kita guru sahaja. Tetapi ibu bapalah adalah pendidik yang paling baik dalam rumah tangga kita. Ibu bapa adalah yang mencorakkan masa depan anak-anak. Sebab masa ibu bapa dengan anak-anak lebih banyak berbanding dengan masa anak-anak dengan cikgu dekat sekolah. Sebab tu kita tak boleh meletakkan tanggungjawab sepenuhnya pada guru. Guru dalam kelas dia nak pantau lebih 30 orang pelajar, lebih 20 orang pelajar. Macam mana nak fokus kan? So kita sebagai ibu bapa yang hebat, hendaklah kita sendiri yang train anak kita. Kita hendaklah spend masa dengan mereka. Kadang-kadang ajarkan mereka mana yang tak tahu membaca, tak tahu mengeja, tak tahu mengira ni, nak hafal sifir macam mana, kita bantu mereka, support mereka, insya-Allah. Sambil tu doakan mereka. Cara solehah, mak solehah sendiri dan solehah sendiri alhamdulillah ada buat juga. Alhamdulillah anak-anak adik-beradik solehah alhamdulillah semuanya masuk universiti. Alhamdulillah semuanya belajar dalam bidang agama. Sebabnya berkat mak abah sendiri. Macam mana solehah selalu cerita kan, pernah cerita sebelum ni, lepas solat maghrib, iaitu malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, mak akan ambil masa baca Yasin and then letak air dekat depan tu, baca Yasin. So air penawar, air untuk kecerdasan otak ni mak bagi minum untuk anak-anak. Subhanallah, memang sangat-sangat berkesan teknik ni. Sebagaimana air penawar ataupun air ikhtiar ibu bapa untuk kecerdasan anak-anak, nak hasilkan anak yang pandai serta bijak dalam belajar, nak hasilkan anak yang pandai hafal Al-Quran. Salah satunya adalah dengan cara membuat air bacaan Yasin lalu diberikan anak-anak minum. Contoh kalau anak kita tak sihat pun kita boleh ikhtiar cara yang sama. Al-Fatihah 41 kali, baca surah Yasin and then doa dan minta dengan Allah berikan kesembuhan dan berikan kecergasan akal fikiran. Contoh kalau kita ada masalah anak yang tak dengar cakap, anak yang panas baran, anak yang tak behave, anak yang sangat nakal teramat sangat. So ibu bapa boleh ikhtiar untuk melembutkan hati anak dengan air bacaan Yasin. Ini adalah antara amalan mak solehah lah yang solehah ingat sampai sekarang. Dan kadang-kadang pun solehah sambil baca Yasin tu, solehah akan buka air satu bekas tu, buka penutup dia, and then kita baca dan hembuskan segala apa yang telah kita bacakan selepas habis Yasin. And then lepas habis Yasin je bagi anak minum. Dan kalau anak sakit, waktu solehah dekat Madinah hari tu, baby Martin demam kan sebab perubahan suhu yang tiba-tiba sangat sejuk tu, alhamdulillah solehah baca Al-Fatihah 41 kali. Dan air tu kita sapu dekat ubun-ubun anak. Alhamdulillah esoknya anak dah, suhu dia dah kembali normal, dah tak demam balik. So itulah ikhtiar kita, ikhtiar ibu bapa untuk melihat anak-anak berjaya, untuk melihat anak sentiasa dalam perlindungan Allah, anak sentiasa sihat walafiat
dijauhi daripada sebarang penyakit. So kalau anda ada masalah apa-apa, kalau suami panas baran ke, suami sejenis yang baking ke, so ikhtiarkan dengan air bacaan Yasin dan juga air bacaan surah Al-Fatihah. Sangat-sangat makbul, sangat-sangat mujarab. Anda boleh try, insya-Allah. Ini ikhtiar kita. Ini ikhtiar dan usaha yang kita boleh lakukan untuk menghasilkan sebuah keluarga yang bahagia. Sebab kadang-kadang bukanlah kerana kadang-kadang ada gangguan. Kadang-kadang kita tak sedar dalam rumah tangga kita ni ada gangguan, sejenis charge negatif, di mana kadang-kadang syaitan mengganggu, makhluk-makhluk halus mengganggu, jin, syaitan dan apa benda yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Rupa-rupanya kenapa suami panas baran, kenapa anak-anak degil yang teramat sangat hyperaktif, terlebih kerana kadang-kadang ada bentuk gangguan ni. Kita kena ikhtiarkan, selalu pasang surah Al-Baqarah, selalu amalkan doa-doa pelembut hati, dan sambil tu kita minta ikhtiar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi cara sebenarnya bagaimana nak keluarga kita ni sentiasa lembut hati, sentiasa dengar kata. Dia nakal sikit-sikit tu biasalah, itu zaman kanak-kanak dia. Jangan kita marah, terlampau marah. Ada masanya yes, kita perlu bertegas, dan ada masanya kita kena lepaskan, biar dia buat aktiviti dia zaman kanak-kanak dia, biar dia lalui dengan fasa perkembangan dia. Kita tak boleh nak halang. Rumah bersepah tu biasalah, and then kita nasihat dia, pesan dekat dia, kemas balik. Biasalah tu kanak-kanak kan. Kita dulu pun macam tu juga. Zaman kanak-kanak adalah zaman yang enjoy. Zaman kanak-kanak kita tak boleh nak halang mereka. InsyaAllah dengan ilmu parenting yang betul, kita boleh hasilkan keluarga yang bahagia, keluarga yang kekal sampai ke Jannatul Firdaus, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, sekian sahaja perkongsian solehah hari ini. Insya-Allah segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datangnya daripada diri solehah belaka. Solehah minta maaf, dan insya-Allah kita berjumpa lagi esok hari di waktu yang sama, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.